Testing, testing, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Iqmal. Dalam video kali ni saya akan buka satu benda yang saya tak pernah dengar langsung. Kalau hampa dalam hobi ni dah lama, kalau hampa minat benda-benda macam ni, hampa mesti tahu ini adalah sebuah IEM yang ramai orang sebut. Hampa pergi belah sana, semua orang sebut benda ni. Hampa pergi belah sini, semua orang sebut benda ni. Semua orang tahu. Saya yang tak tahu lagi benda ni bunyi macam mana. Sebab apa? Saya sebenarnya tak minat dia punya design. Lepas tu saya pergi jumpa kawan ni kata, "Weh, hang kena try benda ni. Benda ni bunyi dia syok. Benda ni hang kena beli. Benda ni murah lah, benda ni sedap lah ni." Apa saya macam okey apa dia hampa jadi sat lah kan. Kerja duk racun orang ya. Jadi long story short, hari Isnin saya order, hari Sabtu dah sampai kat tangan saya bro. Tapi sebelum kita buka, saya nak abang dulu, unit ni saya beli harga dia RM160. Saya beli dekat Shopee. Kalau hampa nak tahu kat mana, saya akan letak link dekat description. Hampa boleh tekan kat link tu, hampa tengoklah kedai dia. Saya beli hari Isnin, hari Sabtu dah sampai. China to Malaysia. Thank you seller. Dia punya fast shipping tu saya tak tahu dia shipping pakai niat ke dia pakai kapal terbang. Haha. Jom kita buka. Apa lagi? Okey, disebabkan ini adalah kali pertama saya beli IEM daripada brand macam ni, sebenarnya saya macam terkejut. Sikit terkejut lah. Saya tak sangka dia punya dalam kotak ni dia bagi macam-macam. So saya tak sangka saya dapat benda ni. Saya tak sangka saya dapat banyak benda ni. Saya nampak macam filter pun dia dah bagi sekali dalam ni. Saya nampak macam ada filter. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 ke 7 pair of ear tips. Sini dia bagi instruction manual. Kenapa semua orang kena ada letak manual dalam kotak IEM? Saya rasa okey, sini ada Chinese, sini ada bahasa English. Dia habaq kat sini macam mana nak pakai dia ni biasa aja. Dia tak bagi, dia kata jangan bagi kat budak-budak, jangan masak, jangan makan earphone anda. Bag dia ni sebenarnya saya agak impress. Sebab saya tak sangka dia dapat bag. Saya langsung tak tahu kita dapat bag. Dia punya zip ni nampak high quality. Dan dia punya benda ni at least something different lah daripada KZ punya atau TRN punya bag. Saya suka sebenarnya benda yang ada zip. Benda yang tak ada zip, contoh macam TRN punya yang kotak bulat tu kan, saya tak apa nak suka sangat. Sebab dia macam, saya takut dia terbuka. Itu je. Something yang macam ada zip ni, so saya tahu kata dia selamat bila saya dah letak benda ni dalam ni. Dan dia tak akan terkeluar. Dia punya kotak ni dia macam hard case juga. Dia bukan terlalu lembut sangat. Yes, saya suka. Thank you HZ Sound. Ear tip dia confirm saya rasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia ada bagi 2 pair. Dia ada bagi 2 pair of filter. Kat sini dia bagi clip untuk baju. Apa nak clip kat baju ke, kat kening ke, kat telinga ke boleh. Yang ni dia hook, saya tak tahu apa nama dia ni. Tapi yang ni kita boleh letak dekat bag dia. Saya rasa mungkin ada tempat untuk letak dekat bag. Okey, nampak? Kita boleh letak benda ni. Tunggu sekejap saya nak buat. Nampak? So, bag dia akan jadi macam ni. Hampa nak pergi mana-mana. Oh, hampa minat IEM ke? Oh, hampa suka jalan-jalan pakai IEM. Yang ni boleh sangkut dekat bag lah geng. Sangkut dekat bag, hampa boleh jalan-jalan. Orang nampak, orang kata tu dia, brother tu ada HZ Sound punya IEM weh. Dia bawa dekat dalam belakang bag dia, dekat zip seluar dia pun. Hampa nak letak dekat poket ke apa, semua orang tahu. Okey, ini adalah IEM dia. Kabel dia, first impression saya tak sangka kabel dia macam high quality sikit. Saya rasa dia, kabel dia ni something yang cantik lah. Dia bukan kabel murah. Patutlah semua orang suka IEM ni. Berbaloi pula tu. Tak beli harga murah dapat macam-macam. Dia dah bagi ear tip siap-siap. Ear tip dia ni kind of very similar dengan, pada siapa yang tahu, ini ear tip Sony ada macam ni, sebiji macam ni. Saya ada 2-3 pair benda yang sama macam ni. Dia macam Sony punya ear tip. Saya suka yang ni. Ear tip ni dia bagi seal yang cantik. Bass dia sedap. Dia sangat balance sound. Tak ada macam lebih kat high frequency ke, tak ada. Ini adalah ear tip yang saya suka. Thank you. Okey, IEM dia sendiri ni saya rasa dia ada letak plastik kat sini, takut calak tau. Allah, terjatuh pula. Dia punya kabel ni saya rasa this is a very good cable. Sebab saya tak rasa banyak earphone yang bagi kabel yang berkualiti macam ni. Kat sini dia, dekat L plug dia ni dia ada tulis logo
HZ Sound. Dia dah bagi velcro kat sini, kabel management dia. Dia punya wire splitter besi, aluminium ke apa besi, tapi tak berat. Dia punya kabel memang tak berat. Dia punya chain slider ni saya suka. Chain slider macam ni saya berkenan lah. This is gonna be my favourite cable. Dia punya chain slider ni sangat efficient lah. Dia tak keras, dia tak sangkut-sangkut apa. Inilah patut kabel dekat semua IEM. Spek dia saya rasa mungkin OFC kabel saja ni. OFC 4 core L plug kabel. 2 pin jangan lupa 2 pin. Ini dah 2 pin yang pendek Cuma satu je yang saya tak berkenan dekat kabel dia ni, dia macam tak ada, at least letak dotted color indicator lah, left dengan right. Dia boleh letak je biru ke merah ke, ataupun satu je, letak satu titik hitam, kita tahu yang tu kanan. Sudah, saya akan letak marker kat sini Tunggu saya nak letak marker. Okey, yang ni belah kanan, jadi saya akan letak marker Dia tulis right kat situ, jadi saya akan letak satu marker titik color hitam. Letak belah kanan, settle. So kita tahu dah yang ni belah kanan. One eternity later. Okey. Saya tahu dah pasal apa orang suka IEM ni, pasal apa semua orang kata kena beli. Okey, sound dia macam mana? Sound dia ni bagi saya dia adalah neutral bright. Dia bukan neutral warm. Neutral warm tu macam something yang T2+. Nak tengok review T2+? Tengok kat sini. Pada pendapat saya, kalau betul-betul neutral tu dia macam tin T2. Nak tengok comparison tin T2, T2+ dan T4. Okey, tengok kat sini. Okey, kat sini saya nak cerita dia punya tonality dia ni neutral bright. Kepada siapa yang minat bunyi sparkles yang airy tu, this is your IEM. Beli, pakai dan jangan beli yang lain. Kali ni saya nak cerita pasal lagu tahun 2000. Lagu tahun 2000 ni album Parachute Coldplay. Siapa tak tahu Coldplay, pergi dengar Coldplay. Dalam lagu ni saya rasa track nombor 4. Sorry, bukan track nombor 4. Saya tak ingat track nombor apa. Shiver. Lagu Shiver ni, dia intro dia bunyi gitar tau. Dan dia, apa yang saya dengar dengan IEM ni, dia punya soundstage dia panjang ke depan. Dia punya depth tu, dia panjang. Dia bukan orang kata lebar. No, dia bukan wide punya soundstage. Sebab apa? Sebab bila intro je, saya boleh dengar dia macam music tu dia main daripada jarak yang jauh tau. Kalau kita masuk dewan, contohnya sini speaker, dan kita masuk daripada dewan ni, kita tahu okey, speaker kat sini, dan kita walking to the music soundstage, dia menunjukkan start sound tu main daripada depan. Itu soundstage yang bagi saya deep dan jauh sikit. Intro lagu ni dia main dengan gitar, dan dia ada hi-hat. Hi-hat dia rasa sangat airy. Everything semua dengar macam jauh, tapi vokal sangat jelas. For me, dia punya layering dan separation sangat bagus. Untuk 5-piece band yang macam ni, memang dapat dengar setiap instrumen dengan jelas. Ini baru 5-piece punya band tau. Snare bunyi macam dekat belakang sangat kot. Mungkin sebab dia punya tuning ni terlalu flat. Maksud saya flat ni bukan semua frekuensi tu flat, no. Dia tak ada tambah. Dia tak ada tambah lebih dan dia tak ada kurang. Dekat high frekuensi dia bagi saya cantik. Dia tak ada tambah dah. Dia ngam-ngam je kat situ. Sebab tu dia airy. Yang membuatkan kenapa dia punya treble dia tu cantik sangat. Sebab dia tak ada bass yang lebih. Saya dengar tuning dia ni macam flat je. Neutral. Apa yang saya dengar paling kuat dekat track ni adalah vokal dan gitar. Kat situ nak tahu dia punya drum boleh dengar, tapi dia berada di belakang. Itu saya kata layering dia ni cantik. The next song is one of my favourite album. Album ni tahun 2013, album Random Access Memory. Album ni pernah menang Album of the Year untuk 2014 punya Grammy. Dia pernah masuk pencalonan Best Album, lepas tu Best Duo Album, Best Dance Album. Saya tak ingat mana satu yang dia menang, mana satu yang dia kalah, tapi dia menang Album of the Year 2014. Dalam album ni dia ada satu track nombor 4, tajuk dia Within. Saya mungkin pernah dengar track ni berpuluh-puluh kali, mungkin juga dah melebihi 3 angka, mungkin dah 100 kali ke atas dah. Dan demi Tuhan saya tak pernah dengar bunyi intro piano tu macam ada something berbunyi dekat background dia. Dia macam ada white noise ataupun bunyi macam lengan baju pianis tu terlanggar dekat key piano masa main. Saya pun tak sure, macam sambil dia main tu macam bunyi tangan dia macam, mula-mula saya duk ingatkan bunyi macam lengan tangan pianis yang masa main tu, bila dia tekan notes tu dia macam terlanggar dengan key. Saya ingatkan dia pakai baju yang ada lengan tu, so dia macam tangan dia bunyi dia macam tu lah. Dia bunyi
macam tu. Something yang bunyi setiap kali pianis tu tekan notes, dia ikut notes tu. Dia macam ada setiap kali tekan ada bunyi benda tu. Apakah jenis benda yang saya dengar ni? Inilah micro detail. Apa lagi? Ini something micro detail yang selama ni saya dengar tapi saya tak perasan ada dekat IEM ni. Dalam lagu ni dia ada satu lagi percussion effect yang dia macam bunyi pasir berdengung tau. Dia macam orang kata apa, snare, kita baling pasir dia jatuh atas snare. Saya rasa dia dekat percussion. Benda ni first time saya dengar dekat Sennheiser HD600. Itu memang sebuah headphone yang analytical kau-kau dan kali kedua saya dengar bunyi grainy tu dekat sini. Terlalu jelas sangat benda tu. Dia ada selama ni kita boleh dengar dekat headphone lain, cuma kali ni dia macam fokus. Benda tu jelas kat belakang. So kita nampak wow, rupanya selama ni ada lagi layering yang tak pernah dengar tau. Ni kali kedua saya dengar efek tu dan saya rasa macam saya rasa ni bunyi simbol. Hampa tahu tak percussion dia ada satu simbol yang bentuk gulung-gulung-gulung. Dia ketuk lepas tu dia bunyi shhh. Sangat best. Hampa boleh buka track nombor 4 album Random Access Memory tahun 2013. Dalam lagu ni saya tak ada dengar bass slam, tak ada sub bass extension pun tak ada, dan apa yang saya dengar adalah clarity. Bass clarity sangat ada, cuma tak ada sub bass extension. Slam pun memang hampa takkan jumpa lah. Bunyi piano betul-betul jelas. Saya dengar setiap note dia ada talk box. Talk box ni bunyi dia macam kat belakang piano sikit, walaupun piano tu jelas dan talk box tu still lagi jelas kat belakang. IEM ni betul-betul boleh buat lagu, album, track yang legendary macam ni. Kita boleh dengar sebiji semua benda yang ada dekat dalam flag tu, PCM yang playing tu, semua kita boleh dengar. Okey, kalau saya nak comparekan dengan Belon 03, Belon 03 bunyi dia lagi smooth lah, dia lagi lancar, dia sangat smooth. HM ni bunyi dia kasar sikit, treble dia ada lebih lagi pada Belon. Siapa suka T2 Plus tapi nak lagi neutral, dia boleh try Hard Mirror. Bagi saya, beza dia dengan T2 Plus ni senang nak cerita lah. Kalau T2 Plus ni dia makan micro detail punya steroid, tak tipu. Micro detail dekat HM ni sampai kan saya boleh dengar background noise dekat back recording. Selama ni tak pernah dengar pun. Dan tak tahu pun kata recording tu tak shock sebab ada noise. Dekat HM ni saya boleh dengar. Jadi T2 Plus tadi kalau ada button untuk upkan ataupun dia ada volume untuk upkan micro detail 100%, dia akan hilang smooth dekat high treble dia tu dan terus jadi Hard Mirror. Boleh jadi, cuma dia kehilangan swam dan warmness dekat lower end lah. Bass respon dia tercabut stiker. Okey, cuma dia kehilangan swam dan warmness dekat lower end lah. Dia punya bass respon dia lagi, orang kata lagi light, lagi nipis bila dekat HM ni. Dia quantity bass tu dia dah kurang. Saya rasa T2 Plus kalau kita guna EQ yang betul-betul EQ, sehabis baik EQ, dia boleh jadi bunyi sebiji macam HM. Saya nak habaq ada satu trik yang saya cuba dengan Hard Mirror ni. Ada sahabat kita seorang nama dia Muhammad Huzaifah. Dia ni habaq kat saya ada satu trik untuk tunggang terbalikkan bunyi HM ni. Dia kata macam ni, cuba tutup lubang angin guna plasticine, blue tack, filter, etc. dekat muncung dia untuk sedikit keriangan. Apa nampak tak? Apa sebenarnya dia kehilangan? Dia tak ada keriangan. Jadi Muhammad Huzaifah ni, thank you bro, dia bagi saya trik. Dia kata tutup sikit lubang angin dia ni dan kita akan dapat keriangan tu. Keriangan. Jadi apa yang saya buat? Saya capai apa yang ada kat depan mata dan saya potong kecil-kecil dia macam ni. Saya ada akrilik, apa nama ni orang kata, akrilik punya double sellotape ni. Saya ambil, saya potong sikit. Saya potong kecil-kecil, lepas tu saya tampai. Saya tampai dekat dia punya lubang ni. Lepas tu tahu apa jadi? Tahu tak apa terjadi? Kebabur. Dia jadi bass monster. Dia betul-betul tunggang terbalikkan bunyi dia. Betul apa kata brother Huzaifah ni, dia jadi keriangan. Apa yang saya dengar lepas tu adalah tak banyak berubah kecuali bass response saja. Benda lain dia tak berubah. Kali ni baru saya dengar ada lower mix yang jelas. Bunyi upright dan kick drum sampai jantung ni, brother. Dengar nah, dia sebiji macam pakai true bass dekat Hi-Fi Zen Deck. Kalau siapa yang familiar dengan Hi-Fi, dia ada Zen Deck, dia ada Hip Deck, dia ada dua benda. Satu X bass, satu lagi true bass. X bass tu lain.
Ni dia jadi macam true bass. True bass ni dia rounded bass boost tanpa kacau apa-apa frekuensi yang lain. Bukan macam bass boost dekat Vaio. Bloated habis dekat Vaio. Kalau Vaio ni dia ada satu button bass boost dia. Tak shock brother. Vaio punya dia bloated sampai ada bleeding. Tapi yang i5 punya terbaik. Sama macam result apa yang saya buat dekat Hard Mirror ni. Dia boleh jadi sebiji bunyi macam kita guna true bass punya efek. Dengan pakai trik yang macam ni, Hard Mirror ni boleh jadi all-rounder sikit. Dan semua lagu yang saya rasa bosan tu, semua dia ada elemen fun dan sangat-sangat enjoyable. Saya boleh dah terima bunyi dia lepas saya pakai trik yang macam ni. Dia bila saya dengar Scary Pocket. Scary Pocket ni hampa buka dekat YouTube, hampa buka dekat Instagram ke, Twitter ke, Patreon ke. Okey, hampa subscribe dekat Scary Pocket. Scary Pocket ni dia adalah sebuah band nu funk yang banyak buat video cover dekat YouTube. Bagi pi lah lagu apa kat mereka akan buat jadi funk. Dan setiap kali saya dengar lagu tu dengan trik yang saya buat dekat HM ni, saya terus bangkit menari. Sebab apa? Sebab dia punya bass sangat funk. Dan bila saya dengar HM ni tanpa pakai selotip ni, saya dengar dia macam dry, macam kering dan macam tak enjoy sangat. Tapi bila saya pakai trik yang pakai benda Allah ni, damn, tutup lubang ni betul-betul tak sama macam bunyi out of the box Hard Mirror ni. Tapi ada satu benda yang saya turn off. Driver flag yang sangat ketara selepas saya pakai tape dekat lubang air ventilation ni. Memang sangat-sangat buat saya jadi takut. Dia boleh mengakibatkan kematian kepada driver IEM ni. Dan bila-bila masa je dia boleh mati. Sebab kita bermain dengan dia punya movement, driver movement tu tau. Jadi kepada siapa yang nak cuba buat benda ni, saya tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana IEM yang masih hidup ataupun yang telah mati. Kalau driver hampa dead, bukan salah saya. Tapi hampa wajib cuba. Kerana HM telah berjaya menunjukkan kepada saya betapa banyaknya bunyi yang saya tak dengar selama ni apabila saya dengar menggunakan IEM lain. Akhir kata saya nak cerita kat sini, sekarang saya dah tahu kenapa ramai sangat orang puji dan kenapa IEM ni dapat banyak good review dan kenapa orang suka sangat IEM ni. My personal opinion is, ini bukanlah sekadar IEM yang indah kabar dari rupa. No. Sebuah single dynamic driver yang pada harga dia below RM200 yang offer such technicalities yang memang sangat-sangat berbaloi hang. Cuma lagi sekali saya nak pesan, this IEM is not for everyone. Kalau hampa semata-mata nak enjoy the music, nak relax, nak chill, hampa boleh elokkan IEM ni. Cari something else. Tapi kalau hampa nak buat critical listening dan kalau hampa suka benda-benda yang complicated, hidup hampa memang suka benda complicated, nak dengar setiap layering lagu-lagu dan instrumen, setiap micro detail, fast bass movement, accuracy, airy treble, silakan beli IEM ni and enjoy all the possibilities to another world. Bro, tak sampai 200 je pun. Try PM saya, mungkin lepas ni saya nak jual kat hampa. Siapa nak beli, sila roger saya. Saya memang tak simpan dah IEM ni. Kalau nak, boleh roger saya. Okey, jadi saya rasa itu sajalah kot yang saya nak cerita dengan HM Sound. HZ Sound, susah tu nak sebut. HZ Sound Hard Mirror IEM. Jadi kepada hampa, kalau saya dah cakap terlebih kurang tu, tolong jangan terasa hati. Kalau hampa terasa hati, tolong tekan like video ni. Tolong like dan subscribe video ni. Thank you kepada siapa yang tengok sampai habis video ni. Kita akan jumpa lagi dekat video yang akan datang. Assalamualaikum.